Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dia apa-apa isu pun hak yang kita bincang dalam kelas ni, kita kena balik asal. Balik kepada surah Al-An'am 148 ayat 148, muka surah 148, ayat 148, muka surat 148, muka surat 148, ayat 148. Jadi beza ciri agama kita dengan agama lain ni ialah kita tak boleh bebas bercakap agama kita ni. Tuhan tak ajar kita bebas bercakap tanpa ada sandaran. Sebab tu Allah ajar kepada Nabi bercakap kepada orang yang bebas bercakap ni, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Adakah di sisi kamu ada sandaran ilmiah? Sandaran ilmiah. Sama ada qala Allah, qala Rasulullah. Fatukhrijuhu lana. Lalu keluarkanlah sekarang kepada kami. Mana kalau tidak boleh keluarkan, mana itu bukan ciri percakapan dalam Islam, bukan. Kalau tak boleh keluar tu something. Sebab dalam konteks dunia dia panggil barang gelap. Kalau konteks dunia dia panggil barang gelap. Anak kita suka tak ada apa tu hitam putih, gelap suara kita. Sebut gelap nak dari sudut duniawi tak comel selalu. Tuhan ajar agama lagu tu juga, dia tak boleh barang tak jelas ni. Dia barang gelap. Cuma manusia ni tangan dunia dia kata barang gelap tak ada harga. Bila masuk agama ni, barang gelap jadi harga mahal pula. Lebih mahal pada yang berujukan, lebih tinggi. Cara fikir lebih tinggi, lebih bernilai, sehingga tak boleh nak sentuh. Tak ada lah agama kita tak boleh sentuh. Semua kena sentuh. Sebab Nabi sebut, Allah kata dalam Quran, aku datangkan agama ini jalan bayyinah, bukti. Setiap dakwah ada bukti, setiap dakwah ada bukti. Kalau yang berhak bagi dakwah tak bukti Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tetap datangkan bukti nak beritahu kiri agama ni. Nabi pun setiap dakwah ada bukti, setiap dakwah ada bukti, ada sandaran. Allah kata. Tak bebas. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Mana tak bebas, tak boleh cakap kosong-kosong. Tak kiri. Sahabat aku tu kok. Bila manusia dah tak ada kaedah kan, jadi agama dia tak jelas ni, kes dia keluar daripada skop yang dibenarkan. Jadi sebab tu Nabi kata kita, sampai kita beritahu kita, selama kamu pegang Quran, pegang sunnah, selama itulah kamu akan selamat. Cuma dalam konteks agama ni kan, nak tanya, pembohong ni yang bercakap ke yang mengaji? Yang bercakap. Ha? Kita kata lagu tu. Wahyu kata lagu tu tak? Tengok surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 10. Cuba tengok. Siapa dia pembohong ni? Nanti lu kita tengok ayat lu. Nanti kita tengok ayat lu. Kita bincang mana? Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 10. Sebab ayat 48 dia kata in antum illa takhrusun. Tidaklah kau melainkan pembohong. Okey, pembohong Ayat 10.
Dalam bahasa Arab, kutilan mana terkutuk. Tidak. Terkutuklah para pembohong. Tadi siapa bohong? Macam tengok buah 10 biji kali. Tak nak sanaran kali, tak nak sanaran kali. Lepas tu sampai kepada orang lain. Boleh ke? Tak boleh. Dalam kotak kamu tak boleh pembohong. Kan? Jenis tak ada sanaran ni tak boleh. Salah segala dakwaan tanpa sanaran tak boleh. Tapi kalau orang jenis-jenis hak lagu ni, dia rumit sikit sebab dia tak faham konsep agama tu lagu tu. Dia nak huraikan dia payah sebab dia asal dia ialah dia tak ada mengaji kalam Allah. Dia tak talaki Quran, maka dia tak faham konsep agama ni, lagu tak faham. Jadi dia tetap nak perjuangkan makna ni kelas tinggi. Sebenarnya masalahnya bukan kelas tinggi tak tinggi, kelas dia konsep agama kita ialah setiap dakwaan mesti ada sanaran. Allah ajar lagu tu sebab metod Nabi ialah hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalau bukan metod Nabi, metod apa? Metod Dajjal. Dajjal ni in tattabi'una illa dhann, tidaklah kau ikut melainkan sangkaan. Mana benda yang tak gelap ni sangkaan. Mu kata lagu tu mana sanaran? Bila tak ada sanaran, sangkaan. Dongeng kan? Dalam Quran kita tahu. Sebab orang yang ikut tak ada sanaran ni amani, dia kata. Barang dongeng. Mu kajak lagu tu. Barang tak betul. Wahyu ni segala lu asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu setan. Tambahan daripada wahyu setan berlaku. Kalau kita lagu tu. Tapi gitulah konsep Quran. Kerana wahyu kata jangan dekati pokok ini. Kerana setan lah. Kerana setan. Tak kira siapa pun. Siapa tambah setan. Siapa kata sanaran? Tak ada sanaran. Tak ada sanaran setan. Sebab wahyu setakat jangan dekati pokok ini. Bila kita kata siapa pembohong ni? Orang mengajar. Kan? Dia kata apa tu, binasalah, terkutuklah pendosa itu. Lepas tu bila ayat ni kita kena terima lah hakikat. Bukan orang mengajar, orang mengaji. Mana orang yang duduk dalam kebodohan, akidah, kepahaman, keyakinan dia betul ke salah, amalan dia betul ke salah. Mana kejahilan tentang kesahihan kepahaman dia. Ada sandaran ke tak, main tulang ulat-ulat lagu tu je. Amalan dia betul ke salah, bodoh, tak jelas. Kebodohan tak jelas. Baru kali tu kebodohan. Lepas tu sahun apa dia? Malah ngaji pula. Macam mana? Maksud kita, kalau mengaji pun tak jelas, duduk dalam zon pendustaan, hak mengajar lagilah. Jadi Tuhan nak ajar, jangan salahkan orang mengajar. Mengaji salah juga. Gitu, mengajar. Oh, kita tak salah. Kita salah juga. Sebab metod kita macam mana mengaji? Telang bulat-bulat ke? Atau tulisan? Sandaran ke? Ataupun telang bulat-bulat? Kita tak salah. Kalau kita tak salah, tak masuk neraka kita. Tapi hak yang kita semalam tu, hak kata dia sebab kita masuk neraka. Kenapa kita masuk neraka juga? Sebab ada salah kita juga. Faham tak? Faham tak? Kalau kita balik lagu tu, kita mudah. Makna agama ni tak boleh tak sebenarnya. Lepas tu nak kata makam tinggi, makam tak mungkin ya. Mu nak pegang lagu tu, kalau mati malam ni kita tak tahu jawab. Kita lepas dah. Kan? Sebab kita letak nilai. Makam tinggi ni bukan Allah kata, kita angkat. Mu malah dia kata gini. Tok Wali sahabat ni, sahabat Tok Wali ni. Siapa angkat dia Tok Wali? Allah angkat dia. Siapa angkat dia ni orang yang tinggi sudut penghayatan? Allah angkat dia. Ada jenis Tok Wali, Allah angkat dia. Ilmu tinggi, Allah angkat dia. Dia tinggi ilmu, tinggi dari sudut darjat, Allah angkat dia. Selagi hak kita angkat. Kita angkat. Hak kita angkat. Kita kata hani ilmu tinggi. Kita kata tinggi. Bukan Allah kata. Kita kata. Orang tu ilmu tinggi pun kita kata. Kan? Ilmu tu tinggi pun kita kata. Kita kata tinggi.
tinggi ke tak ni kita yang tak nilai. Jadi hak kita ni tak jelas lagi. Boleh jadi A, boleh jadi B. Tapi kalau sahabat, memang tinggi pun. Dia sudut diri dia tu darjat tinggi. Lepas tu ilmu dia, kepahaman dia tinggi, sudut penghayatan. Dah sampai dah pun ke syurga. Jadi masalah sekarang ni, kita nak jaja yang tak jelas lagi. Betul ke tinggi tu, takut-takut, ataupun dari sudut kepahaman dia masa dia kembali ke rahmatullah tu lagu mana? Tak tahu juga, tak jelas lagi tu. Betul tak? Dia tu masa mati lagu mana? Kepahaman tak jelas juga. Tapi kalau kita mati dengan kepahaman tu lagu mana? Bukan wahyu lagu mana? Kita neraka kita. Dia tak tahu lagi. Takut-takut dalam perjalanan dia sebelum mati dia pun insaf. Hak kita ikut hak tak betul tu. Apa cari penyakit? Betul tak? Nak faham ni? Alladzina hum fi ghamratin sahun. Mana duduk dalam kejahilan tentang kepahaman dia ni betul ke salah. Lepas tu sahun, lalai dalam mengaji. Cuba tengok. Kalau duduk dalam pembohongan, selamat ke akhirat? Barang tak jelas, pembohongan. Orang mungkin barang kita, ini makam tinggi ustaz, makam tinggi. Selagi tak ada dalam sandaran, itu adalah pembohongan. Nak kata makam tinggi ya. Kita kata pembohongan. Sebab Allah kata. Kalau kita tak tegar lagu tu, banyak orang bunuh. Banyak orang bunuh. Sebab orang boleh cakap macam-macam dalam agama ni. Lepas tu bila kata apa? Ni kelas tinggi, ni kelas tinggi. Sedap kacau lagu tu. Kan? Tinggi macam mana pun mesti ada sandaran. Memang ada kelas tinggi dalam agama ni. 16 cabang ilmu nak kerja tafsir kan. Tapi setinggi mana dia mesti ada sandaran. Tinggi-tinggi macam mana mesti ada sandaran. Atau tinggi jenis agama ni mesti ada sandaran. Mesti ada ilmu dia, 16 cabang ilmu. Kan? Boleh, maknanya 16 cabang ilmu ni kalau ada orang ada boleh bahas. Masalahnya ni menyalahi 16 cabang ilmu ni. Macam huwa tu kan, Anda share dalam grup daurah kan. Dalam sudut bahasa pun huwa ni tak boleh balik kepada Nabi Muhammad. Tak boleh. Huwa ni kepada Allah. Sebab kul anta tu Nabi dah. Ganti diri ke apa? Kedua dah. Lepas tu huwa. Huwa tu Nabi juga. Bahasa Arab tak boleh lagu tu. Nahu salah dah. Baru 16 cabang ilmu. Dan sudut tafsir kita tahu dah. Kena Allah kata huwa, ada tafsir Allah kata makna huwa ni dia. Tak ada. Kan? Makna yang kita tahu dia segi hakikat huwa ni semua kata Allah belaka. Tak ada kata Nabi. Nah, hadis Nabi pun tak ada kata huwa tu dia. Allah juga. Sahabat Nabi pun faham huwa tu dia. Allah juga. 16 cabang ilmu. Ambil satu cabang ilmu nahu. Tak boleh pakai huwa ni ke Nabi, tak boleh. Kena Allah juga. Nampak tak? Kita tu tinggi-tinggi. Maknanya kalau orang ngaji nahu, dia tahulah. Kalau orang tak ngaji, kita kata tinggi, kita tinggi ya. Mana kalau kita tak ada ilmu, kita mudah kena tipu. Tinggi ke apa? Menyalahi nah. Satu ilmu. Nak tafsir Quran ni kena 16 cabang ilmu. Satu ilmu salah dah. Udah 16 lagi. Faham tak? Nampak aku ni tak? Balik ke dasar. Dia kalau tak faham, tak balik pada tu memang pening. Bila kata makam tinggi yang susah. Lembik sikit. Apa tu? Ayat apa ni? Ayat apa? Kajian kita sendiri bila seseorang itu bercakap, kita tak boleh nak sandar. Kalau contoh kat asal dia, boleh. Ni Nabi kata, Ustaz sampai je. Ni Allah kata, Ustaz sampai je. Siapa tak boleh nak sandar siapa-siapa. Lama-lama jangan jadi puja, jadi taksub. Betul tak? Taksub sebab kita tak boleh nak. Kita kata betul belaka. Hati jadi puja. Hati bahaya. Dia puja daripada tu. Tak boleh nak tanya rujukan, tak boleh. Agama kita ni dia agama, bukan agama gelap, agama jelas. Setiap dakwaan memang ada sandaran. Laqad arsalna Nuhan,
kami telah utuskan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu dia berkata, ya qaumi a'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ataupun serulah, dalam kata serulah Allah saja, sebab seru Allah saja itu adalah hak bagi Allah. Sebab seru itu sembah. Ya tu kan. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi seru selain Allah lu asbab itu ibadat hanya kepada Allah saja. Tak boleh kepada hak 5 tadi. 5 orang tu. 5 orang soleh dalam surah Nuh. 5 orang soleh dalam surah Nuh. Tahu tak? Ada tak? Surah Nuh tu ada 5 orang soleh. Bila orang soleh ni mati, dia buat batu merupai muka orang soleh ni, lepas tu dia puja. Dia seru lah. Ya. Jadi Nabi Nuh ni nak suruh kaum dia ni balik kepada Allah. Ma lakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu, asal dia ma lakum ilahun. Min ni zaidah li takkid. Asal dia ma lakum ilahun. Asal dia pada bahasa, bukan pada turun ayat Quran ni, asal faham. Pada bahasa ma lakum ilahun. Tapi bila tambah min dalam bahasa Arab untuk menguat sebarang. Sebarang tumpang hati. Tidak ada bagi kamu sebarang tumpang hati melainkan kepadanya saja. Melainkan kepadanya saja. Min ni sebarang. Sebarang tumpang hati melainkan kepadanya saja. Selainnya tak ada. Dia saja. Malakum, tidak ada bagi kamu sebarang tumpang hati selainnya. Tak boleh tumpang-tumpang, tak boleh. Luar biasa, luar asbab, tak boleh. Dia saja. Jadi bila malakum ilahun asal dia, maka ghairuhu tu kita faham. Sifat kepada ilahun asal. Ini bahasa Arab tinggi sikit ni kan. Kalau ghairu ni biasa dia ikut kepada sebelum. Tapi kenapa ilahin? Min tu zaidah li takkid. Jadi asalnya bahasa malakum ilahun ghairuhu, yang selain sifat kepada ilah. Tapi tambah min ni untuk penegasan. Ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut. Aku takut alaikum azab yaumin azim. Aku takut ke atas kamu azab siksa yang pedih. Mana kalau ada tumpang hati lu asbab selain pada Allah, sebelum mati tak apa, taubat. Lepas mati buat pahaman ni, memang takkan masuk syurga selama-lamanya. Sebab Allah bagi nikmat ni, kalau kita guna pada tempat dia, Allah bagi percuma, Allah bagi syurga. Tapi kalau tak betul akidah, kalau guna bukan pada tempat dia, Allah anggap hutang. Tahu pula kalau akidah tak betul, hutang yang tak berbayar sampai bila-bila. Qala al-mala'u, berkata pembesar, pemuka. Kenapa sebut pemuka? Biasa-biasa orang yang berkepentingan ni memang dia ada rumit sikit. Fi qaumihi, pada kaumnya, inna lanaraka, sesungguhnya kami melihat engkau berada pada kesesatan yang nyata. Okay, sekarang tanya, siapa yang duduk bawah dalil? Nabi Nuh ke kaum dia? Siapa yang duduk bawah sandaran dalil? Nabi Nuh ke kaum dia? Nabi Nuh. Orang yang duduk bawah sandaran tak sesat. Orang yang duduk tak ada sandaran tu sesat. Tapi orang tak ada sandaran ni berkata orang ada sandaran sesat. Biasa. Kalau tanya dia mana? Kita baca kata ayat Quran. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Mu sesat. Padahal dia tak ada sandaran, dia kata kita sesat pula. Kita tanya dia.
Sebenarnya yang ada sandaran tak sesat. Yang tak nak sandaran tu sesat Allah nak ajar. Tapi biasalah orang tak nak sandaran berkata kepada orang ada sandaran sesat. Nabi datang dengan hujah, dalil. Dia tak ada hujah, dia kata orang ada hujah sesat. Itu adat dalam perjuangan akidah tu malah gutu. Jadi kita yang mengaji kena faham. Dalam surah juzuk 2 akan berkata orang-orang yang bodoh. Apa dia? Juzuk 2, mukadimah juzuk 2. Sayaqulus sufaha. Kenapa Allah kata bodoh? Dia kata kepada Nabi dan para sahabat, ma wallahum. Apa duk arah ni? Apa duk arah kiblat ni? Nabi mengarah ke Masjidil Haram ni dengan dalil ke tanpa dalil? Dengan dalil. Hak tanya tu ada dalil ke tak? Tak ada dalil. Orang tak dalil, kata apa buat lagu ni? Allah kata bodoh. Orang tak ada dalil, pasal orang dalil ni bodoh. Gitulah kaedah hari kiamat, lagu itulah. Orang tak ada dalil, kita tak ada dalil. Tak ada dalil. Kita masukkan orang ada dalil. Sayaqulus sufaha. Tak sedar kita ni. Kalau kita tak ada dalil, kita mengaji. Bagi ada dalil kita. Ni kita tak jelas. Kita kata orang yang bersandara, buat apa buat lagu ni? Nampak ke tak? Nampak ke tak? Jangan ajar persoal, kena tanya semata. Kalau persoal kita tak nak sandaran, kita buat tu. Orang tu ada sandaran, ada hujah, ada sandaran, dalil. Dia buat tu dengan dalil, kita tak ada dalil lagi kita. Kita persoal orang ada dalil. Sufaha. Tuhan ajar kita mengaji wahyu, jangan persoal. Mengaji tak apa. Jangan persoal dulu, mengaji dulu. Tanya macam mana. Kita nak mengaji, kita tak tahu. Asal beza kita persoal selalu. Asal beza kita persoal selalu. Dia beza kita je, bukan beza dengan dalil. Bukan beza dengan dia ada sandaran. Setiap amalan yang ada sandaran, kan? Asal sahabat Nabi ada salah lah tu. Perbezaan mazhab ni sebenarnya semua ada sandaran belakang sahabat. Selama mana ada sandaran sahabat, tak boleh persoal. Beza dengan kita je, bukan beza dengan sahabat Nabi. Kita asal beza dengan kita nak persoal. Macam kita tu sandaran kebenaran. Sahabat Nabi, sandaran kebenaran amalan ni, Nabi sahabat Nabi. Kita mana ada sandaran. Jadi tak boleh kita nak persoal. Orang ni dia ada sandaran dia. Faham tak? Kita beramal tak ada sandaran. Nak persoal orang ada sandaran. Tu ambil tahu dalam Quran. Jangan kita jenis mengaji, jangan lagu tu. Kena ubah. Sekurang-kurangnya tanya. Kita tak tahu ni. Biasanya, walaupun berbeza dengan kita, mungkin di mazhab lain yang ada sandaran Nabi ataupun sahabat Nabi, kan? Jadi kita jangan persoal, kita kena mengaji supaya jangan jadi lagu tu. Kita tak ada sandaran, mempersoalkan orang ada sandaran. Jangan. Sebab Allah tegur dalam Quran. Perangai orang Yahudi, kan? Tegur Nabi, persoal. Padahal Nabi buat tu sandaran wahyu dah. Arahan wahyu, sandaran. Ada sandaran. Kita tak ada sandaran. Lepas tu persoalkan. Banyak tak? Banyak lagu tu masyarakat. Banyak. Bagi tegur sikit, kan? Jangan lagu tu kita. Sebab tu bila kita tak faham konsep agama ni, jadi masalah, jadi susah. Bila kita faham agama ini adalah setiap ada sandaran. Jadi kita tak persoal. Sekurang kita tanya, betul tak? Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalatun. Kita tak sesat. Sebab kita ada sandaran dalil dan kita nabi pula. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Rasul, postman. Postman ni dia bukannya barang dia bawa barang Tuhan.
barang dia tu sandaran ke Tuhan, bukan di mana-mana. Postman. Postman ni mana? Postman yang amanah mana-mana tak? Tak, dia amanah. Sebagaimana yang Allah suruh beritahu, dia beritahu. Lepas tu marah ke dia pula kita. Yang kita tak setuju dengan Tuhan. Dia bercakap ni semua ada kadang-kadang ni. Jadi surat ni bukan kosong, dia ada hitam putih. Surat. Tahu surat? Risalah ni surat hitam putih. Kepada kita. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu risalah Rabbi. Risalah Tuhanku. Risalah. Kan? Risalah raja. Buka surat. Dia ni bawa je, baca gitu. Marah ke dia buat apa? Dia risalah dari Tuhan. Tak tambah, tak kurang. Telus. Orang degil lagu tu. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati kamu. Wa a'lamu minallah, aku tahu ni dari Allah. Kalau Allah tak beritahu, aku tak tahu. Aku pun Allah beritahu, baru aku tahu. Dan mu pun kalau nak tahu, kena tanya aku. Sebab aku ni lah Rasul yang direct daripada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Awa ajibtum, dan apakah kamu merasa hairan? Anja aku datang kepada kamu zikrun, peringatan, min rabbikum, dari Tuhan kamu, ala rajulin, dari seorang laki dari kamu, dari seorang laki dari kamu. Sebelum kita kaji wahyu ni, kita tak rasa Nuh ni ada hubungan kita. Tapi bila kita ngaji wahyu bersanad, Nuh ni tok kita. Dulu kita sana ke Adam je. Kan, rupanya Nuh ni adalah tok kita. Semua kita ni bin Nuh. Ni ayah kita ni. Kan, ayah kita susah tu nak sampai ke wahyu. Ayah kita ni keturunan baik. Keturunan atas kapal. Kita ni keturunan atas kapal belakang ni. Liyunzirakum, untuk memperingatkan kamu. Mana bila baca wahyu, maka akan dapat sifat takwa. Takwa ni duduk selepas baca wahyu. Walitat-taku, agar kamu takut. Wala'allakum turhamun, makna mesti ada yang baca, yang dengar. Kes dengar takut, kes takut selamat. Tengok, datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. 7. Memang takut ni mesti datang setelah mengaji. Mana datang gitu-gitu kan? Kan dua sifat yang tak boleh, yang tidak akan diberi sifat takwa. Kalau ada, sombong dengan wahyu Allah, telah bulat-bulat. Orang telah bulat-bulat ni dia tak takut ke Tuhan. Lepas tu konsep yang tak jelas ni, dia akan menyuburkan telah bulat-bulat. Tak tak? Kalau kita dipaksa untuk telan barang tak jelas, dia menyuburkan sifat telah bulat-bulat. Agama, takwa bukan lagu tu. Nak bercakap ada sandaran, nak dengar ada sandaran. Jadi bila kita terima konsep, ada perkara yang tidak boleh dipersoalkan, makna dia kita menyuburkan konsep telah bulat-bulat. Padahal konsep telah bulat-bulat ni bukan konsep agama Islam. Kan? Lawan dia, apa dia? Ikut betul-betul lawan dia. Ikut bersandaran. Takwa bawah dia ikut bersandaran. Orang bertakwa ni ikut bersandaran, orang yang tak takwa ni ikut betul-betul. Telah bulat-bulat. Jadi segala perkabaran-perkabaran yang menyuburkan makna telah bulat-bulat ni, kita kena faham ini bahaya. Fakazzabu, lalu mereka mendustakannya. Kenapa dia mendustakan Nabi Nuh?
Dia kuasa asal. Telang bulat-bulat barang tak jelas, tolak bulat-bulat barang jelas. Dia ada kepahaman dah. Yang tak boleh nak terima nak amdan minuh. Sebab dia tolak. Kalau dia kosong, dia berkepahaman, dia mudah terima. Betul tak? Orang yang kosong ni dia jenis macam kita baru nak mengaji ni. Apa-apa wahyu kita dia mudah terima, dia tak masalah. Tapi kalau dia ada kepahaman lain dah, haknya dah percaya, rumit sikit. Sebab tu orang yang dulu masa kerja tak ada nak mengaji lah. Tapi dia tak pernah pelik-pelik. Dia mari mengaji. Segala wahyu kita beres. Siapa? Sebab dia kosong, dia mudah terima. Tak baru telan hak wahyu kan. Sebelum ni tak ada hak pelik lagi. Cuba dia ada pelik dah. Ada hak pelik dah. Rasa mudah payah. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, fil fulki, dalam kapal. Kalau perahu ni bahasa Melayu kecil perahu ni. Bahtera lah kan. Bahtera. Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan, asal gharaqa. Bila ni kan. Menenggelamkan alladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami. Nak beritahu, kalau kita terima tauhid, ini tauhid kita ni daripada zaman Nabi Nuh lagi sampai hari kiamat lagu ni lah. Dia tak beza. Syariatnya beza sikit. Tapi dia akidah serupa, kepahaman tak serupa. Beza zaman, tu je. Dia tak rumit kepercayaan ni. Sekadar wahyu beritahu je. Innahum, sesungguhnya mereka adalah kaum yang amin. Apa dia? Buta hakiki dia panggil. Buta sebenar. Kalau buta mata ni tak sebenar lagi. Sebab buta yang tak masuk neraka ni tak sebenar. Buta hakikat yang masuk neraka ni, buta mata hati. Nanti kita akan jumpa surah Toha. Orang yang mendustakan ayat Allah ni esok dia buta. Ada cerita buta dia. Cuma adalah perbahasan. Dia buta belaka, kecuali neraka dia nampak. Hak lain buta belaka. Syurga dia buta. Tapi neraka dia nampak. Bahagian yang menyenangkan dia buta. Bahagian yang menyusahkan dia nampak. Lagu mana? Tahu kita, terima je lah. Maknanya dia nampak neraka. Sebab bahagian yang menyusahkan Tuhan bagi nampak. Bahagian yang menyenangkan Tuhan haramkan nampak. Syurga bahagian menyenangkan Tuhan bagi haram nampak. Bau tak sampai. Dan kamu jual mahal wahyu Allah, Tuhan buat lagu tu. Kaedah tak? Di ayat surah juz 9 5 akhir ni semua serupa lah. Sikit beza. Nak apa mudah ni. Tapi ngapa mudah? Sangkut sama sebab dia meh-meh. Tukar takir bahasa Kelantan. Tukar takir. Wa ila 'adin, dan kepada kaum 'ad, akhahum, saudara mereka Hud. Qala ya qaum ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin. Sama tadi. Tidak ada bagi kamu dari selain Allah. Dari tumpangan hati selainnya. Dari tumpangan hati ilahin ghairuh selainnya. Maka apakah tidak kamu takut? Afala tattaqun? Maka apa tidak kamu takut? Tengok. Tadi dalalah tak? Ni safahah. Qala al-mala'u, berkata pembesar, alladina, orang-orang yang kafir, min, dari, kaumnya. Inna lanaraka, makna bila kita jauh dengan wahyu, Tuhan bagi nampak
orang ikut wahyu ni bodoh. Orang mengaji wahyu nampak orang yang duduk dalam kejahilan ni kebodohan. Dalam kebodohan. Dia waktu dipanggil apa? Dipanggil demensi. Demensi kita tengok orang duduk dalam kesesatan ni kebodohan. Macam contoh India puja tak lembu. Bunyi puja tak lembu, ya Allah. Jalan kepala kita. Kebodohan. Dia unsur-unsur sesat ni kebodohan. Waktu apa tadi? Tidak sopan, telanjang bulat tu. Dia ada 4 ciri-ciri sesat ni. Wa inna, dan sungguhnya kami lanadhunnuka, kami menyangka engkau minal kadhibin, pendusta. Padahal hak yang dia beritahu tu wahyu belaka. Hak dia mendustanya sebab tak ada sanaran. Ada sanaran tak dusta. Hak tak ada sanaran tu dusta. Tuhan nak ajar kita mengaji wahyu ni bersanaran kebenaran. Tak ada sanaran tu dustanya. Tapi bila tak ngaji wahyu kita terbalik. Hak yang tak ada sanaran kebenaran. Hak ada sanaran dusta pula. Jadi lagu tu dia terbalik. Tak kita tengok. Ni kalau kita beritahu ni kalau ada orang yang dia tak ada sanaran, dia akan marah kepada orang sanaran, dia kata bohong. Padahal bukan bohong, wahyu. Dia lagu tu dia terbalik. Dia terbalik dimensi. Qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi, bukanlah aku ni safahatun, bodoh. Sufaha ni dia bodoh. Tahu tak? Tiga punya standard bodoh. Dia satu, dia panggil jahlun basit. Bodoh tapi ahli syurga. Dia bagi jahlun basit. Bodoh ahli syurganya. Oh, ada bodoh ahli syurga ni. Dia bodoh, dia tahu dia bodoh, dia mengaji. Bodoh boleh mudah kira dia panggil. Boleh bodoh ahli syurga. Satu lagi bodoh murakab. Dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Murakab ni maknanya susun dua-dua, bodoh. Dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Kalau sufha ni dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh, dia kata orang bodoh. 3 kali ganda. Walakin ni akan tetapi rasulun min rabbil alamin, rasul dan utusan dari Tuhan sekalian alam, semesta alam. Dia senangnya isu wahdatul wujud Dia setiap barang batin mesti tolak wahyu. Macam mana? Setiap barang batin mesti kena tolak wahyu. Macam mana? Kalau kita kata wahdatul wujud ni batil, kenapa? Tolak Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ni memahami bukan satu wujud, 2 wujud. Wujud Allah sebagai Tuhan, wujud selain Allah sebagai makhluk. 2 wujud. Kan? Kalau kita wahdatul wujud, kena buang konsep Rabbil Alamin. Sebab Rabbil Alamin menetapkan, mengisbatkan 2 wujud. Rabbi Allah, Al-Alamin makhluk, maknanya 2 wujud yang berbeza. Allah, makhluk. Bila kita terima wahdatul wujud, kita kena tolak Rabbil Alamin. Buang Rabbil Alamin Al-Quran, baru boleh. Tak saya. Jadi dia kaedah lagu tu. Barang tak jelas ni dia nak terima kena tolak Quran. Nak terima Quran kena tolak dia. Dia kaedah lagu tu. Barang tak jelas ni nak terima dia kena tolak Quran. Nak terima Quran kena tolak dia. Itu bahaya tu. Siapa nak tolak Quran? Baik kita terima Quran saja. Selamat. Kan? Nak terima dia, nak telan juga. Betul juga. Kan? Bila betul juga, kita kena tolak Quran. Rabbil Alamin tak boleh pakai sebab kita nak terima konsep tu. Nak pakai mana? Rabbil Alamin ke wahdatul wujud? Rabbil Alamin. Dia setiap barang batin ni mesti ada hak wahyu dia tolak. Tidak tak boleh wujud dia. Nak terima dia kena tolak wahyu Allah.
Nak terima wahyu Allah kena tolak dia. Mesti ada konsep. Cakap barang tak jelas, mesti ada tolak Quran. Tu kalau kata berdusta, mendustakan. Aku rasa berdusta, mendustakan. Memang bila dia berdusta, dia mendustakan. Bila cakap tak ada syarat, ada lah barang wahyu ada kena tolak. Tak usah lagu tu kita. Sebab tu kita kena pastikan jangan ada barang dusta, sebab kita akan tolak Quran. Kemah cara Quran ini. Sebab tu kan dalam ayat Quran berbohong tu ada sebelum ni. Ayat sebelum ni dia berbohong atau mendustakan ayatnya. Berbohong atau mendustakan. Sebab bila berbohong mesti mendustakan. Bila kita cakap barang tak jelas, barang bukan tak ada senarai, luar sebab kena tolak wahyu baru boleh terima dia. Nak terima dia kena tolak wahyu. Nak terima wahyu kena tolak dia. Takkan nak tolak wahyu. Wahyu ni perkabaran yang kena terima kalau nak selamat akhirat esok. Tolak satu ya habis gitu. Lepas tu tak jelas. Bila tak jelas ni kena tolak, tak boleh. Kalau terima kena tolak Quran. Nak terima semua Quran kena tolak dia. Sebab tu orang-orang yang buat pengkaji ni, yang kritis dengan benda ni, dia faham. Kita tak faham. Kita makam tinggi. Kita tak tahu, tak sedar ni. Tolak Quran. Kalau buang surah Fatihah, Rabbil Alamin, sudah gitu. Konsep dua wujud. Konsep dua wujud. Trinity, 3 satu. Dia semua satu. Lepas tu barang pelat-pelat ni kan, jangan cari pasal. Tak ada. Tu dia kata baik. Mengaji perkata faham. Lepas tu pastikan akidah sahih, amalan sahih. Hak pelat-pelat ni tunggu dululah. Tak dan tak apa. Sebelum kembali ke rahmatullah. Kalau dan nanya kita teruja apa masuk neraka nanya kita. Tak ada. Biasanya orang nak ngaji lagu tu ni, dia tak usah melalui jalan biasa. Jalan pintas. Quran tak usah ngaji, hadis tak usah ngaji. Jumpa tak betul. Biasa lagu tu. Kalau jumpa Quran tu, tolak awal lagi. Yang sama juga. Walakin ni akan tetapi rasul min Rabbil Alamin, dari Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin ni konsep dua wujud. Kan? Rabbi Allah sebagai Tuhan, Al-Alamin makhluk. Kan? Dua wujud. Konsep dua wujud. Tapi ada orang tak jaga satu wujud. Dia biasa bila duduk dalam dunia tak jelas ni gitu. Allah saja wujud. Kan? Sebenarnya kalau kita kata Allah saja wujud dalam hati tu tak masalah. Tapi sebagai lagu tu dia heret, alah kita ni Tuhan juga. Sebab kita, dia kata kita ni sebahagian dari Tuhan, kita ni Tuhan juga. Dia bila barang tak jelas ni dia heret sikit dalam Quran kerak selalu. Rabbil Alamin, selesai masalah. Qala al-mala'u, berkata pembesar, pemuka, min qaumihi, dari kaumnya, inna, sesungguhnya kami, la naraka, benar-benar melihat engkau, fi dhalalin mubin, pada kesesatan yang nyata. Orang yang tak ada sandaran dalam dimensi ni nampak orang bersandaran ni sesat. Kan? Itu lumrah. Qala ya qaumi, dia berkata wahai kaumku, laisa bi, bukanlah aku ni dalalah, sesat. Walakinni sudah dah. Oh sudah dah. Dah serupa ni. Dah silap. Anda tarik silap ni. Patut dulu ni. Dia sama ya memang. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu risalati rabbi, risalah Tuhanku, wa ana lakum, dan aku bagi kamu ni nasihun, penasihat,
amin, terpercaya. Ini bukan hak yang iblis tu. Ikhlas bukan ni. Ni makna penasihat yang terpercaya. Nasihat yang amanah. Tak tambah tak kurang. Awa'ajibtum, dan apakah kamu merasa hairan? Anja'akum, datang kepada kamu zikrun, peringatan, min rabbikum, dari Tuhan kamu, ala rajulin, dari seorang laki, ala tu dari seorang laki, dari kamu, atau laki, minkum, dari kamu, liyunzirakum, untuk memperingatkan kamu. Serupa je. Lepas tu perkata-perkata ni mudah sini. Wazkuru, dan kamu ingatlah, ja'alakum, ini lain sikit, ketika datang kepada kamu khulafa, para penerus. Kita ni para penerus. Cuma sama ada khalafun, dia ada Nabi kan, sahabat Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, dia panggil salaf, generasi awal. Salaf ni generasi awal. Kita ni belakang boleh jadi dua, sama ada khalafun atau khalfun. Kita ni sama ada khalafun atau khalfun. Kita bukan salaf, kita sama ada khalafun atau khalfun. Beza apa? Khalafun dengan khalfun. Khalafun ni pengganti yang baik. Kita ni pengganti yang baik, ikut awal, ikut cara salaf, maka khalaf, pengganti yang baik, keturunan yang baik. Satu lagi khalfun, pengganti yang buruk. Kan? Adha'us salah wattaba'us syahwat, ayat surah Maryam ni. Siapa dia pengganti yang buruk? Mengabaikan solat, ikut hawa nafsu. Itu pengganti yang buruk. Jadi kalau kita ni ada pengganti yang baik, kan? nak jadi khalafun. Dia ada apa? Ada fathah, ada beratah. Satu khalfun, tengah mati. Satu khalafun, tengah hidup. Kalau tengah hidup ni pengganti yang baik. Kita bukan salaf, kita khalaf. Kita ni pengganti yang baik kalau kita ikut betul lah. Kalau kita buat nyusah orang belakang, kita khalfun, pengganti yang buruk. Kita ni mesti pengganti yang baik, meneruskan perjuangan salaf. Metod salaf ialah metod tu resign. Kita mengekalkan metod salaf, dia panggil pengganti yang baik, khalaf kan. Bahasa. Jadi sebenarnya isu salah khalaf ni salah. Ni satu dia tidak apa. Ikut betul-betul salah ni khalaf. Kalau tak panggil khalaf, ikut betul-betul salah ni khalaf. Isu bahasa. Khalaf ni pengganti yang baik. Kita nak khalaf tapi tak usah ikut salaf. Itu berganti yang buruk. Berganti yang baik ni mesti ikut hak terdahulu kan. Lepas tu dia kata tadi, min ba'di qaumi Nuh, dari sesudah kaum Nuh. Wa zadakum, dan dia telah menambah kamu pada penciptaan, fi khalqi, bastah kan. Dia asal sin, basato. Dia ada kaedah ni. Makna sebab kenapa wasat ni dia ada kaedah. Makna apa ni? Tegak kuat. Ni kau apa ni? Ad ke kau soleh? Ad lagi tak? Kan? Nabi Nuh, kau Nabi Nuh dengan Ad ni bersawana. Besar kau Ad sebab dah lebih tahu ni. Allah tambah. Tubuh kau Nabi Nuh ni biasa je. Ad ni dia ada special dia. Fazkuru, maka kamu ingatlah ala nikmat-nikmat Allah la'allakum tuflihun, agar kamu berjaya sampai ke syurga. Makna ingat tu makna dia guna nikmat pada tempat dia. Nikmat Allah ni. Betul tak? Macam kita kata tak?
Macam kita pakai barang orang. Barang orang. Ini barang ahli ni, mu pakai barang ahli ni. Maksud apa dia? Pakai molek barang orang ni. Ingat tu mana? Oh, barang Allah. Pakai molek. Kalau tak molek, Allah enggak hutang. Kalau pakai molek, Allah bagi percuma. Kalau tak pakai molek, Allah enggak hutang. Lepas tu kena bayar dengan api neraka. Nanya gitu. Kalau pakai molek, Allah bagi percuma. Jatuh kita barang tu. Lepas tu bagi syurga pula. Qalu, mereka berkata, ajik tanah. Adakah kamu datang kepada kami nak suruh kami puja Allah saja? Kami campur. Nampak tak? Saja campur tu. Asalnya campur. Tiba Nabi Hud ni nak suruh saja. Kita campur juga. Mana kaum Ad ni juga. Dia Allah pun suruh, Roh pun suruh. Tiba Nabi Hud ni nak suruh saja. Kita juga boleh juga. Ni pun boleh, ni pun boleh. Kan? Tapi Nabi Hud ni nak bawa saja. Kan? Sahaja. Sembah Allah saja. Kita juga. Bila saja ni, tinggal hanya dipuja roh oleh nenek moyang kami ni. Makna Hud ni pun campur juga. Jadi syirik ni start daripada zaman Nabi Nuh ni campur, bukan tolak. Kita ada faham tolak, campur. Makna bahasa pun syirik ni mana campur. Syarikat. Bahasa pun makna campur. Seluruh hakikat pun syirik ni campur, bukan tolak. Wa nadaru, asalnya nadaru. Lalu kami membiarkan ma ya'budu abauna, apa yang dipuja oleh nenek moyang kami. Sebab dia roh. Roh wali-wali tadi lah. Mu nak suruh tinggal roh ni, puja Allah saja. Kita juga ni Allah yang puja, roh yang puja. Mu nak kata saja, padahal pahaman kami juga. Jadi biasalah orang jahil, dia duk anggap Nabi ni ada misi mukjizat. Boleh datang mana azab ni, boleh datang azab ni mukjizat lah. Boleh datang apa benda-benda yang diancam tu bila-bila masa. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami dengan apa yang ta'iduna, engkau ancamkan kepada kami. Engkau ancamkan kepada kami. Jadi nak suruh Allah dan Nabi ni ikut mereka. Tak syarat. Nak beriman tak syarat, tu tak? Tu tak ni? Nak beriman tak syarat, tu tak? Macam dia tu maha. Patutnya Allah, kalau tak syarat, Allah boleh tak syarat. Tapi kita hamba tak syarat pula. Ke Allah, ke Nabi. In jika kunta adalah engkau minas sadiqin, golongan yang benar. Qala, tak jadi ke tadi? Tak jadi ke tak? Bunyi dulu. Qala boleh lah. Qala, dia berkata, ni kena faham tak ni? Ni kena faham tak? Qala, dia berkata, qad, sungguh, waqa'a. Dia waqa'a. Mana sama dengan hadas? Ma hadas, apa yang berlaku? Atau ma waqa', apa yang berlaku? Mana waqa'a, mana berlaku, mana menimpa boleh, berlaku boleh. Alaikum, ke atas kamu, telah apa tu? Apa dia? Mana? Terjemah asal dia telah timpa. Qad, telah timpa. Kan? Sungguh telah timpa. Telah timpa ke? Dari Tuhan kamu, dari Tuhan kamu, ke atas kamu, dari Tuhan kamu, siasaan dan kemurkaan. Kan? Waqa'a ni mana fi'al madin. Telah timpa ke? Dia sama dengan qad qamatis salah. Hampir timpa. Bila qad jumpa fi'al madin, mana hampir. Mana sungguh
hampir nak timpa ke atas kamu dari Tuhan kamu rijsun, sesaan, wa ghadabun, dan kemurkaan. Ini kenapa malam ni? Apakah kamu membantah aku? Atujadilunani pada nama-nama. Apa dah? Nama roh. Roh ada sifat boleh tunai hajat. Faham tak? Husain, Syahdu Qajalani, nama kita bersifat. Lepas tu seru dia tunai hajat kita. Dulu gitu juga. Nama-nama. Padahal nama je mana ada sifat. Lu asbab kan? Nama yang bersifat lu asbab Allah saja. Mu kata nama ni boleh diseru, lepas tu mu seru pula. Mu cipta sifat dia. Kan? Mana mu cipta sifat dia, mu kata dia ni boleh. Mu kata kena seru dia. Mu kata kena seru nama ni. Lepas tu mu kata apa faedah dia? Mu kata nanti akan dapat lagu ni. Mu kata lagu tu, lepas tu mu bersifat. Mu pilih nama, mu bersifat. Padahal bukan Allah pilih. Nama dan sifat mu pilih. Lepas tu mu letak sifat. Sifat dia gini ni. Maknanya benda palsu belakang. Faham kan ni? Kita kata seru ni kan, mambang. Mambang ni boleh dia seru. Mambang ni siapa boh? Allah boh ke manusia? Manusia boh mambang. Lepas tu kenapa seru dia? Nanti akan tu kita reka. Kita reka nama tu, kita reka sifat dia. Lepas tu kita seru. Lepas tu jadi tu istidraj, perangkap. Jadi barang reka ni barang tak jelas. Nama-nama kita buat nama. Kita kata wakil Allah. Kalau betul Allah ada wakil, Allah lantik wakil tu. Kita lantik. Kita pula lantik wakil Allah. Dan ni keramat ni. Kalau keramat tak ada anak dia ni. Kalau keramat jenis lagu dan ni kita letak kelebihan-kelebihan. Untuk wali ni ada kelebihan ni, untuk wali ni kita letak. Manusia ni kalau bagi goreng barang luar asbab ni sudah macam. Lepas tu kata samai tumuha antum. Antum ni penegasan. Kamu pun nama. Wa abaukum, nenek moyang kamu. Ma nazzalallah. Ni. Tidak Allah menurunkannya sebarang sultan, keterangan. Nak kata kalau barang ni betul, ada keterangan. Tak ada keterangan tak betul. Isu Nur Muhammad ni keterangan. Isu dia keterangan. Mana? Tunjuk lah. Makam tinggi. Ni semua start nak bagi tak boleh sentuh dah. Keterangan. Mana keterangan? Tunjuk lah. Tengok kaedah agama. Tak ada tulisan something. Nak jadi gitu. Fantaziru. Maka tunggulah. Ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu. Minal muntazirin. Termasuk orang-orang yang menunggu. Sebab tu kalau kita mengaji Quran, Bapak pada Syekh Wallah ada lagi kata, kalau budak yang kosong mengaji pada Quran, dia tak akan terjebak dengan perang punah. Sebab dia faham agama ni tulisan. Mana ada dia nak dengar barang-barang tak jelas. Dia tak sik. Ada keterangan. Tak ada keterangan barang gelap, barang mengarut. Jadi tak masuk. Hak yang mudah terima ni siapa? Orang macam kita ni tak pernah 3 tahun mengaji perkataan di Pakistan. Dia cadangkan kepada anak-anak Pakistan semua. 3 tahun sebelum ngaji lain, ngaji Quran dulu. Biar faham agama kita ni jenis lagu mana. Jenis metode apa? Metode tulisan. Kalau tak ada keterangan ni, barang garut tu. Kena letak lagu tu. Jadi mudah tak kita nak jaga ke dia, barang tak jelas. Payah. Nampak tak? Dia dah tutup pintu dah. Macam hak mudah, hak kita ni, hak yang jenis tak tahu metode agama betul ni. Asal barang teruja, ini ilmu tinggi. Sebab kita tak reti agama kita, tak reti. Kena tipu. Fa'anjainahu, dan kami menyelamatkannya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kami menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya. Kalau kau tak gitu, yang guna metod Nabi selamat. Hak metod bukan Nabi tak selamat. Metod tulang bulat-bulat bukan metod Nabi. Kalau bukan metod Nabi tu memang tak selamat. Metod Nabi selamatnya. Kepada metod Nabi, hal indakum min ilmin
fatukhrijuhu lana, tu kata Nabi. Bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Makna orang yang punah akidah ni Allah hancurkan, Allah tak usir dia dengan keturunan dia, tak usir. Kalau banyak keturunan dia, bawa barang punah kat muka bumi. Jadi wa qata'na, kami hancurkan. Qata'a ni mana potong asal, tapi kami binasakan. Dabir ni mana keturunan. Kalau mana kata orang yang ingin pegang marah tak jelas ni, dia dengan keturunan dia Allah tak sih. Bunuh orang. Alladzina kazzabu bi ayatina. Dia bersama keturunannya yang mendustakan ayat kami. Jangan wujud kat dunia ni buat bunuh orang. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka orang yang beriman. Sebab tu iman ni mesti ada tulisan. Wa ila Samud, dan kepada Samud akhahum salihah. Kepada Samud saudara mereka Saleh. Jadi Saleh ni nabi. Qala ya qaum ya'budullah. Dia berkata kepada kaumnya, ya kaumku, pujalah Allah, sembahlah Allah, serulah Allah. Malakum, tidak ada bagi kamu, min ilahin, dari Tuhan, dari ilah, tu penghati selainnya. Qad ja'atkum, telah datang kepada kamu, bayyinatun. Tengok, bayyinatun. Nabi Allah Ta'ala setiap dakwaan Allah datangkan dalil surah, kan? Setiap dakwaan dalil, Nabi dah ada lagu tu. Setiap dakwaan dalil, tidak boleh dakwaan tanpa dalil, tak boleh. Bukan metod betul. Cuma bayinah ni sudah apa? Min rabbikum, tu hadihi, bukti dari Tuhan kamu. Hadihi, mana? Ini naqatullah, naqah, unta betina. Jadi unta betina ni sebagai mukjizat, sebab mereka ni mahir buat batu, ukir batu. Anda pernah pergi Indonesia, tahu tak Indonesia orang paling kaya dari sudut ukiran mana, tahu tak? Dia ada nama, kat Malaysia nama tempat tu. Tahu tak, pernah tengok? Kayu Jepara, tak? Jepara. Anda pernah pergi Jepara tu, kat Jawa Tengah. Orang minat kayu dia tahu. Jepara ni, kalau pergi bandar tu, bandar kecil yang bukan besar, Jepara kau ni. Tapi orang kaya belakang, dia daripada tok nenek lagi. Anak-anak dia ajar ukir. Orang katalah, kalau di kawasan Indonesia ni kan, hak paling banyak hantar pergi haji orang Jepara, orang kaya belakang. Buat jenis dia kawasan tu banyak banyak jati, kayu jati tu. Anagi tu semua rumah tu semua ada ukiran kayu jati. Orang Jepara, anak mereka semua pandai ukiran. Dia jadi macam-macam budaya. Siapa yang lahir kat Jepara memang pandai ukir. Dia gitu aja. Dia macam turun-temurun. Turun-temurun. Pelik gitu. Kita pelik. Kita pergi setiap rumah tu semua ukiran-ukiran. Macam-macam kayu jati dia ukir. Apa dia? Oi, bukan biasa comel. Orang Malaysia banyak, kalau dekat daripada sana murah, sampai sini harga mahal. Orang kaya beli ni. Dia bukan Al-Quran, dia seni, barang-barang rumah ni. Perabot, seni-seni lah. Dia kalau Indonesia ni memang ada sikit hak bagai-bagai tu. Memang biasa ada Indonesia ni, dia mistik Kita jenis kita tak, mungkin kita tak minat jenis ni, tapi Indonesia ni bila mistik, jiwa dia memang patung, dia ada patung, ada luki. Tapi kita tak cerita kan, mana negara dia tu bahagian tu macam kaum ni kan, yang kaum soleh kan. Kaum soleh ni dia boleh ukir daripada batu, rumah daripada batu. Tuhan buat nak cabar dia
unta daripada batu, lepas tu jadi nyawa pula. Tak boleh dia. Yang tak nyawa boleh dia. Tapi Tuhan buat tak boleh nyawa pula. Lemah dia. Cuma dan pula unta ni dia boleh makan. Boleh makan minum pula kan. Boleh berjalan, boleh makan minum. Dia makan batu tu boleh makan berjalan. Dia tak boleh lah. Hak Allah ni boleh. Hak dia hanya daripada Nabi Soleh ni boleh. Lepas tu bila dia boleh makan, dia ada dia macam kapur ni, Soleh ni, dia ada tempat ni, macam sumur ni, semua di sana belaka. Macam kita ni ada telai air. Mana semua bergantung dari belaka. Tapi bila ada unta ni, bagi hari pula. Jadi satu hari untuk unta ni, satu hari untuk kaum dia. Jadi macam bahagi dua ni. Jadi tak berhati. Jadi dia kata fadaruha, maka biarlah dia takul fi ardillah, makan pada bumi Allah. Wala tamassuha, maka janganlah menyentuhnya. Bisuin, maknanya jangan mengapa-apakan dia lah, untuk menyakiti atau tujuan menyakiti. Fayakhudakum, lalu akan menimpa kamu adab yang amat pedih. Tambah muka lagi sedap sikit tak? Gurau ni. Panas-panas ni kena gurau-gurau sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.